sejahtera. Kami pelajar dari Politeknik Sultan Idris Shah ingin berkongsi serba sedikit tentang perkembangan etika dan peradaban di alam Melayu semasa kolonialisme. Apa tu maksud kolonialisme? Ia bermaksud penguasaan sesebuah bangsa ke atas bangsa lain, sama ada melalui politik, ekonomi maupun sosial. Kolonial juga bisa disemetrikan bermaksud dengan imperialisme. Penjajahan British di tanah Melayu merupakan sebahagian daripada proses persaingan kuasa barat untuk menguasai tanah jajahan dan mengeksploitasi sumber ekonomi di Asia Tenggara. Lebih-lebih lagi pada abad ke-19, semasa revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah telah menyebabkan kuasa-kuasa barat berusaha untuk mencari tempat yang boleh mendatangkan keuntungan kepada mereka. Kekayaan hasil bumi antara faktor yang menyebabkan British menguasai tanah Melayu, Sabah dan Sarawak untuk memenuhi keperluan industrian mereka. Pertapakan British di negeri-negeri Melayu telah membawa kepada pengenalan sistem ekonomi kapitalis. Kolonialisme ini telah memberi kesan negatif dan maupun positif kepada struktur sosial ekonomi masyarakat tradisional tempatan, iaitu terkandung dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Poin yang pertama, semasa pemerintahan kolonial, raja-raja Melayu telah dipaksa mengikut nasihat para pegawai British dalam semua urusan pentadbiran, kecuali perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Tindakan ini tanpa disedari telah menghakis hak dan kedudukan istimewa yang dinikmati oleh orang Melayu secara sedikit demi sedikit. Situasi ini telah terjadi selepas perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874 antara Raja Abdullah dan Sri Andrew. Melalui perjanjian ini menandakan bermulanya penguasaan pihak British terhadap negeri-negeri di tanah Melayu. Hal ini diteruskan dengan pengenalan Perlembagaan Malayan Union yang dikuatkuasakan pada tahun 1946. Bukan sahaja hak keistimewaan orang Melayu tidak disebut, tetapi keistimewaan dan kedudukan yang dimiliki oleh raja-raja Melayu telah dikurangkan sehingga kepada keperluan rasmi dan perkara-perkara kecil sahaja. Segala hal yang berkaitan pentadbiran seperti hal ehwal pentadbiran negeri, hal ehwal pertahanan dan hubungan luar negeri terletak di bawah pengaruh Inggeris. Selain itu, segala urusan pungutan cukai dan kawalan hasil negeri dilakukan mengikut nasihat Residen Inggeris. Kehilangan kuasa raja merupakan kesan besar kolonial British daripada aspek politik masyarakat. Apabila British berjaya menguasai kuasa raja, maka senanglah pihak British untuk mengeksploitasi sumber ekonomi. Itu saja dari poin yang pertama. Terima kasih. Isi seterusnya ialah pembesar kehilangan pengaruh mereka. Semasa kolonialisme, kutipan cukai telah diambil alih oleh pihak British. Hal ini menyebabkan pembesar kehilangan kewibawaan sebagai seorang pembesar dan juga kehilangan punca pendapatan. Misalnya, pengenalan pelbagai dasar kolonial British di Pahang telah mengubah corak pentadbiran negeri. Kehadiran J.P. Rogers sebagai Residen British telah mengambil alih segala tugas dan tanggungjawab pembesar. Selain itu, kerajaan British telah memperkenalkan undang-undang tanah yang telah menyekat kebebasan pembesar-pembesar Melayu dalam sumber ekonomi mereka. Sebagai contoh, Datuk Bahaman di Pahang telah kehilangan kuasa serta telah dilucutkan jawatan. Hal ini menyebabkan daerah Semantan yang berada di bawah kekuasaan Datuk Bahaman telah dikuasai sepenuhnya oleh pihak British. Isi yang seterusnya ialah masyarakat tempatan dipinggirkan dalam ekonomi. Semasa kolonialisme, pihak Inggeris telah mengambil alih aktiviti perombongan kerana kaedah tradisional yang dilaksanakan oleh orang tempatan tidak menghasilkan pengeluaran yang banyak. Mereka telah membawa masuk tenaga buruh asing dan juga teknologi pelombongan yang lebih maju. Pihak Inggeris telah mengamalkan dasar pilih kasih apabila orang Melayu dikatakan tidak sesuai dalam sektor pelombongan.
Hal ini telah mengubah lanskap kehidupan orang Melayu kerana mereka tidak lagi melaksanakan aktiviti pelombongan. Pentadbiran Inggeris di tanah Melayu sememangnya mengekalkan hubungan yang rapat dengan orang Cina, terutama golongan elit peniaga dan pemodal Cina, kerana kegiatan perdagangan, perusahaan dan pelombongan biji timah dilaksanakan oleh orang Cina menjadi sumber pendapatan utama mereka. Kesan yang amat ketara daripada dasar pilih kasih British telah mengakibatkan orang Melayu tersisih dan sukar untuk menempatkan diri dalam ekonomi perdagangan ini. Next point ialah undang-undang tanah. Undang-undang tanah ditubuhkan untuk memberikan keuntungan kepada orang Melayu atas tanah simpanan Melayu telah diperkenalkan oleh British bagi mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah milik kepada orang asing. Residen berhak mengisytiharkan mana-mana tanah orang Melayu sebagai TSM untuk mengelak daripada dijual, dipajak gadai atau tukar hak milik. Pada tahun 1913, Enakmen Risap Melayu diluluskan oleh Negeri Melayu Persekutu. Land Order diperkenalkan di Sarawak bagi melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi oleh pengusaha Cina. Turut diperkenalkan ialah Land Settlement Order bagi melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi. Land Order seterusnya membahagikan tanah kepada 3 kawasan, iaitu tanah campuran, simpanan dan pendalaman. Imigran hanya dibenarkan memiliki tanah campuran sahaja, manakala tanah simpanan, pendalaman dilindungi. Di Sabah pula, Proklamasi 3 Perlindungan Hak Peribumi yang melindungi kepentingan kaum peribumi telah ditawarkan oleh British. Peraturan ini menetapkan hak milik kaum peribumi di bawah kuasa pegawai penduduk peribumi juga berhak menuntut ganti rugi ke atas tanah yang dijual kepada orang asing. Pengenalan undang-undang dan peraturan tanah telah menyelamatkan tanah milik penduduk peribumi daripada jatuh kepada orang asing. Next point saya ialah proses perbandaran. Bandar baru seperti Seremban, Kajang, Kuala Kangsar, Labis dan Pontian pula muncul kesan dari perkembangan perusahaan getah, nanas dan kelapa sawit. Perkembangan kegiatan pelombongan turut menyaksikan kedatangan imigran Cina untuk bekerja di kawasan perlombongan. Kuala Lumpur telah dibuka pada pertengahan tahun 1850 dan berfungsi sebagai pusat pentadbiran kerajaan kolonial. Bandar baru yang muncul ini telah menjadi tumpuan penduduk dan berfungsi sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran. Bandar ini dilengkapi dengan kemudahan jalan raya, sekolah, air, pusat kesihatan dan institusi. Bandar baru begitu pesat perkembangannya kerana wujud sistem pengangkutan, iaitu mempunyai rangkaian jalan raya dan kereta api. Kemudahan infrastruktur di awal pemerintahan British tidak melibatkan kawasan luar bandar, khususnya di kawasan pantai timur tanah Melayu, kerana ketiadaan kepentingan ekonomi kepada orang Melayu. Okey, poin seterusnya yang saya dapat ialah dari segi masalah sosial. Kolonial British telah membawa budaya yang bertentangan dengan masyarakat tradisional tempatan, iaitu budaya barat. Contoh pengamalan budaya barat yang dibawa oleh British
ialah corak pergaulan bebas di antara jantina, sedangkan masyarakat tempatan khususnya masyarakat tradisional Melayu yang beragama Islam, hal pergaulan secara bebas adalah amat sensitif. Hal ini kerana terdapat tembok pemisah untuk lelaki dan perempuan yang bukan muhrim untuk bergaul secara bebas seperti yang telah ditetapkan dalam Islam. Situasi ini telah berubah selepas tanah Melayu dijajah oleh British. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, pergaulan pakaian barat yang keterlaluan, tarian barat dan lain-lain pengaruh yang menjatuhkan moral masyarakat Melayu telah dijalankan. Kawasan bandar yang telah dianggap menjadi pusat maksiat dan perkembangan perkembangan budaya barat yang membawa kepada kemusnahan terhadap orang Melayu. Poin seterusnya ialah perkembangan kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi begitu pesat berlaku di tanah Melayu berikutan revolusi perindustrian yang berkembang di Eropah. Britain berusaha sedaya mungkin menyaingi negara jiran di Eropah untuk menghasilkan barangan industri. Situasi ini menyebabkan berlaku pengeluaran sumber yang pesat di tanah jajahan seperti di tanah Melayu. Kegiatan perlombongan biji timah dan pengeluaran susu getah telah dipertingkatkan di tanah Melayu. Impak pembangunan ekonomi negara banyak disumbangkan hasil daripada penggunaan sistem ekonomi kapitalis yang dibawa bersama oleh pihak penjajah. Di tanah Melayu, hasil komoditi seperti biji timah, getah, emas dan arang batu banyak dikeluarkan. Pengeluaran emas di Bau Sarawak misalnya dianggarkan berjumlah 700 aun setahun pada tahun 1840-an dengan 700 orang tenaga buruh. Pada tahun 1885, lebih kurang 1,000 aun emas yang dikeluarkan di Sarawak telah dieksport ke Eropah. Kegiatan pelombongan emas dan biji timah serta industri getah dan penanaman padi telah merancakkan kegiatan ekonomi tanah Melayu walaupun tidak 100% memberikan keuntungan kepada masyarakat tempatan. Terima kasih. Hai. Okey, saya akan sambung untuk poin yang terakhir, iaitu pendidikan dalam perkembangan etika dan peradaban di alam Melayu semasa kolonialisme. Okey, untuk seperti yang kita tahu, pendidikan Melayu juga dilaksanakan semasa zaman Inggeris, betul kan? Betul kan? Okey. Untuk poin yang pertama, pendidikan Melayu telah diberikan secara percuma di peringkat sekolah rendah, seperti bangunan sekolah, rumah guru, kaki tangan sekolah, peralatan dan buku-buku yang dibiayai oleh kerajaan Inggeris. Okey. Walaupun gaji guru yang mengajar di sekolah Melayu agak rendah, iaitu dalam lingkungan $15 sehingga ke $50 sebulan. Okey, sehingga untuk sekolah Inggeris pula lebih kurang dalam $85 sehingga $125 sebulan. Bantuan ini telah memberikan perkembangan kepada sekolah Melayu. Di peringkat poin yang kedua, di peringkat menengah pula, Maktab Melayu Kuala Kangsar telah ditubuhkan pada tahun 1905. Mengikut model English Grammar School, khusus untuk anak-anak raja dan pembesar saja. Pada tahun 1938, terdapat 788 buah sekolah vernakular Melayu di negeri-negeri selat, iaitu NNS, dan 788 buah lagi di negeri-negeri Melayu bersekutu. Kerajaan Inggeris untuk poin yang ketiga, kerajaan Inggeris di NNS menyediakan peruntukan kepada murid Melayu yang berjaya selepas 4 tahun mendapat pendidikan di sekolah Melayu bagi melanjutkan pembelajaran secara percuma di bawah Special Malay Class di sekolah Inggeris. Lebih kurang peruntukan ini
kemudian diikuti oleh negeri-negeri lain seperti Kedah, Terengganu, Johor, Perak dan sebagainya. Kita akhirikan dengan kesimpulan. Secara keseluruhannya, kedatangan British ke Tanah Melayu yang bermula sejak kurun ke-18 sehingga kurun ke-19 memang pada dasarnya adalah bertujuan untuk memonopolikan kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu seperti biji timah dan juga kelapa sawit. Semasa penjajahan British di Tanah Melayu, banyak perubahan yang telah dilakukan oleh British dari segi politik dan juga ekonomi. Okey, ekonomi. Okay. Pembaharuan yang dilaksanakan oleh British terhadap dasar ekonomi di Tanah Melayu melalui pengenalan sistem ekonomi kapitalis. Okey. Untuk pengetahuan semua, ekonomi kapitalis ni ialah swasta sememangnya telah mengubahkan sistem politik di Tanah Melayu. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat juga banyak perubahan positif yang turut dijelmakan melalui sistem ekonomi kapitalis oleh Inggeris di negeri-negeri di Malaysia, terutamanya dari aspek sosioekonomi. Okey, sekian saja daripada saya pada hari ini. Semoga anda semua dapat manfaat daripada video-video kami. Sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe di bawah dan tekan lonceng guys. Subscribe.